Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 6 Zamrud. Seperti biasa, pada pagi ini kita akan masuk pada PTPR Sejarah tahun 6 bagi tajuk yang sama, iaitu tajuk 12, Pencapaian dan Kebanggaan Negara. Cuma kita telah pun masuk ke tajuk ataupun subtopik yang baru yang ada di bawah tajuk 12, iaitu Unit 8, Kegiatan Ekonomi Negara. Dan pada pagi ini, cikgu akan memberikan tumpuan kepada penerangan berkaitan tentang majunya negaraku. Bermaksud dekat sini cikgu akan buat penerangan berkaitan atau permulaan pada kegiatan dahulu ekonomi negara dan kemudian berkembang kepada yang terkini. Jadi sebelum tu seperti biasa di dalam WhatsApp grup 6 Zamrud, cikgu pastikan murid telah pun menulis maklumat-maklumat berikut yang cikgu tandakan merah, iaitu hari Jumaat, tarikh 1 Oktober 2021, tajuk 12, Pencapaian dan Kebanggaan Negara, Unit 8, Kegiatan Ekonomi Negara, dan tajuk kecil dia memberikan tumpuan seperti biasa, Majunya Negaraku. Ingat, murid-murid boleh siapkan kerja ini mengikut kesesuaian, dan selepas siap, tolong isikan kehadiran murid di mylink.la/Cikgu Fauzi ke kehadiran murid 6 Zamrud dan pilih nama sahaja yang berkaitan tentang nama anda sahaja. Contoh di sini Al-Haiz Hafiz Harul Rizan, dan tekan submit. Submit bermaksud hantar. Okey, seterusnya cikgu akan membuat penerangan terus kepada my viewboard, itu slide PowerPoint yang berkaitan tentang kegiatan ekonomi negara yang memberi sentuhan kepada majunya negaraku daripada mula sehingga akhir. Kemudian cikgu akan menerangkan tentang tugasan yang ada di dalam sejarah latihan pengukuhan dan juga nota sejarah yang mana setiap murid perlu muat naik di situ. Okey, pertama sekali kita sedang pun masuk di dalam subtopik Unit 8, iaitu Kegiatan Ekonomi Negara, yang boleh murid rujuk di muka surat 171 hingga 173. Di dalam ini memberikan tumpuan kepada bab 8 lah. Okey, seperti biasa, murid akan mempelajari tajuk yang pertama saja dulu, iaitu topik yang pertama, iaitu Majunya Negaraku. Kemudian produk pertanian, industri otomotif dan petroleum, dan yang terakhir sekali Malaysia Indah Tarikan Pelancong. Ini semua ada di dalam buku teks sejarah tahun 6, tetapi kita hanya memberikan tumpuan kepada majunya negaraku. Okey. Kegiatan ekonomi negara yang menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat menyenaraikan kegiatan ekonomi negara yang memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. Apa sebenarnya kegiatan ekonomi yang memberikan kemajuan kepada negara bermula daripada awal dan hingga yang terkini. Okey, pertama sekali, kalau murid dapat lihat, kegiatan ekonomi sebenarnya telah berkembang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sekiranya murid mempelajari kerajaan Melayu awal, kita dapat lihat dekat situ di mana perkembangan kepada kerajaan, contoh seperti Berwas, Ganggan Negara, Santubong, kan? Jadi murid dapat lihat Citu yang berada di Kelantan. Pada permulaannya mereka mengamalkan sistem barter, yang mana mereka bercucuk tanam, menangkap hasil laut. So dekat situ sehingga terbentuknya ataupun wujudnya kerajaan Melayu Melaka, yang mana mereka mengamalkan kegiatan ekonomi yang melibatkan laut lah, maksudnya sumber protein. Kalau mereka memberikan tumpuan kepada kerajaan agraria, okey, agraria dimaksud berkaitan tentang pertanian. Tentang pertanian lah. Kalau kamu tengok, kalau tengok kerajaan Melayu Melaka, dia ada di kawasan pelabuhan, jadi melibatkan diri dalam kegiatan nelayan. Jadi kat sini kamu dapat tengok kegiatan ekonomi negara bermula daripada pertanian. Ini cikgu nak terangkan, berkembang sehingga kini dalam bentuk industri yang berat lah kalau kamu untuk pembuatan kereta dan sebagainya. Pertama sekali cikgu ingin sentuh kepada kegiatan ekonomi yang dahulu. Kita dapat lihat sini, antaranya ialah bercocok tanam, menanam padi, menanam kopi, lada hitam, okey, tebu, nenas dan juga ladang koko. Keenam kegiatan ekonomi ini dia melibatkan beberapa negeri. Jadi dekat sini cikgu harapkan murid telah ataupun dapat memberikan tumpuan kepada penerangan video pengejaran cikgu ini untuk mengisikan jawapannya nanti. Pertama sekali, sawah padi, di mana kita dapat lihat padi ialah merupakan tanaman yang diusahakan sejak masyarakat tempatan zaman dulu, kerana padi ini membekalkan sumber protein dan juga karbohidrat. Minta maaf, karbohidrat. Karbohidrat ni, protein ni bukanlah, protein ni macam telur kan.
Okey, dia membekalkan sumber karbohidrat. So dekat sini apa yang kegiatan ekonomi tersebut yang melibatkan tanaman sawah padi, ia dapat dilihat sawah padi di Tanah Pama dan juga padi huma. Padi huma itu maksudnya padi bukit. Ni cikgu tulislah padi bukit. Boleh dapat tengoklah. Okey, kemudian kalau kita tengok ladang kopi pula. Ladang kopi ni sebenarnya diperkenalkan pada abad ke-19, orang kata daripada kehadiran British. Okey, kehadiran British. Penjajah lah yang bawa kopi ni. Sebenarnya kalau ikutkan pada zaman Kesultanan Melaka, yang bawakan kopi ni ialah bermula daripada tanah Arab. Pedagang-pedagang untuk lama zaman dulu, mereka perlukan untuk sentiasa segar dalam berlayar kan. Jadi mereka menggunakan biji kopi tersebut. Tetapi pada abad ke-19 ia telah dikomersilkan oleh penjajah British ni, pelbagai jenis kopi lah. So tanaman kopi ni dapat kita lihat diusahakan di Perak, Selangor dan juga negeri Johor. Seterusnya ladang hitam. Ladang hitam ni diusahakan di Johor dan juga di negeri Sarawak. Sejak abad ke-19 ia juga sebenarnya dibawa oleh apa orang kata penjajah juga sebenarnya, tapi pada awalnya memang bangsa Johor dan juga bangsa di Sarawak, di etnik Sarawak lah, di Sarawak telah pun memang mula menanam ladi hitam tersebut. Okey, seterusnya tebu. Tebu ni kita dapat lihat ia dibuka secara perladangan pada tahun 1830-an di seberang Perth dan juga di Perak. Jadi pada abad ke-20 ia mula di Perlis lah. So dekat Perlis kita dapat tengok ada satu tempat tu nama dia ladang tebu. Ladang tebu ni besar macam kalau kita lihat dekat negeri Kedah je lapang padi kan, menanam padi je. Tapi dekat sini macam ladang tebu tu dah ibarat macam ladang kelapa sawit. Semua tebu. So dekat sini kamu tengok tebu ni dapat menghasilkan gula. Kalau kamu tengok yang gula kamu berilah gula apa? Gula prai. Tu antara gula yang biasa kamu lihat, dan ada juga jenama-jenama lain. Tanam ini biasanya kalau kamu dapat lihat ditanam di Perak, Selangor dan juga Johor. Ini antara yang sinonim lah, tetapi orang kata yang paling sinonim dekat negeri Perlis. Okey, seterusnya ladang nenas. Ia diusahakan di Johor, Perak dan juga Selangor sejak 1920-an. Sebab kita dapat lihat nenas ni ditanam di dalam di atas tanah gambut. Tanah gambut ni tanah-tanah yang mudah ditanam oleh nenas lah. Tanah gambut tu macam ada akar-akar, noda-noda akar yang lembut lah dalam tanah tersebut. Itu sebabnya kalau berlakunya kebakaran di tanah gambut sukar dipadamkan, sebab bawah tu ada akar-akar yang mungkin dah kering ataupun boleh menyebabkan apa orang kata punca kebakaran lah. Jadi pada ketika itu kita telah menjalankan perusahaan mengerti nenas daripada Perak, Selangor dan juga Johor. Seterusnya ladang koko yang mana diusahakan di negeri Sabah pada abad ke-18 yang dibawa oleh syarikat India Timur British. So dekat situ kalau kamu tengok penanam koko ni banyak di negeri Sabah lah. Negeri Sabah ni banyak sangat tanam koko sehingga kemudian dibawa ke negeri Pahang, Perak, Selangor dan juga Johor pada abad ke-19. Tanaman koko di Sabah ni pada itu kalau kamu pernah pergi ke Sabah, dia ada satu kilang coklat. Kilang coklat. Khas lah, dia proseskan koko tersebut menjadi coklat bar ataupun coklat serbuk. So dekat sini koko digunakan dalam perusahaan membuat coklat, seperti biasa yang cikgu cakap tadi itulah. Okey, sekarang ni kita beri tumpuan kepada ekonomi ataupun kegiatan ekonomi yang terkini. Okey, kalau kamu lihat perubahan-perubahan tersebut, kita telah pun mengalami perubahan-perubahan ekonomi industri yang kita tengok pada mulanya awal ringan atau memberikan sumber pendapatan yang kecil lah kepada orang tempatan. Kemudian kedatangan pihak British ataupun penjajah telah memberikan perubahan atau laluan yang terbaik untuk perkembangan ekonomi negara, di mana kita dapat lihat industri getah merupakan penyumbang utama, industri perhutanan, petroleum, kelapa sawit, elektronik, yang terkenal sekarang, dan industri pelancongan. So dekat sini cikgu memberikan penerangan kepada yang pertama, industri getah yang mana diusahakan di Selangor, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Ia diperkenalkan pada abad ke-20 di mana pada waktu itu di Taman Q lah. Taman Q dekat mana ni? London. Dekat London ni ada satu pokok getah yang telah berusia lebih kurang dalam 300 tahun. 300 ke 400 tahun jugalah ditanam di Taman Q London ni. Kemudian biji benih tersebut, getah ini dibawa ke tanah Melayu untuk ditanam. Jangan tak tahu dekat London sana suhu sejuk kan, dan dia gunakan tanaman getah tersebut untuk ditanam biji benih lah, ditanam di
tanah Melayu. Okey, kemudian industri perhutanan di mana kita dapat lihat di sini balak kayu-kayu balak lah, di mana terdiri daripada cengal, meranti keruing yang mana digunakan sebagai alat pembinaan sejak abad ke-20. Seterusnya industri petroleum yang berkembang pada tahun 1910 yang bermula di Miri. Dekat situ ada Mary, cikgu tak ingat lah, tapi dia adalah tempat untuk apa orang kata menyedut Lady Mary macam tu, menyedut minyak lah daripada bumi Miri di Sarawak. Jadi bermula dari situ petroleum merupakan apa orang kata industri gas atau petrokimia yang terpenting yang dibangunkan dekat Sarawak, dan sekarang pun dekat Terengganu pun ada kan. Kamu kena tahulah. Seterusnya industri kelapa sawit diperkenalkan selepas getah pada tahun 1920-an juga, tidak terlalu lama lah, beza dalam beberapa tahun, yang banyak ditanam di Selangor, Perak dan juga Johor. Seterusnya industri elektronik yang sekarang ni kalau kamu tengok di mana kilang-kilang didirikan, tak payah pergi jauh lah, kita tengok dekat negeri kita je di Melaka. Lain kamu tahu di Shah Alam kan ada kilang-kilang elektronik. Dekat mana lagi Perai, ni kilang-kilang elektronik ni didirikan bagi memudahkan peluang pekerjaan. Contoh membuat peralatan-peralatan seperti mesin basuh, TV, handphone dan sebagainya. Okey, seterusnya industri pelancongan juga. Industri pelancongan ni terkenal lah dekat Malaysia, sebab kalau kamu tengok biasa pergi melancong dekat Langkawi kan, Sabah, Sarawak, dekat negara kita pun ada. Contoh dekat kawasan UNESCO di Kota Formosa sana, kawasan-kawasan orang kata yang bersejarah lah, yang memberi peluang kepada kita untuk mengamati perjalanan sejarah dahulu Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian kita juga adakan Visit Truly Asia Malaysian 2020. Ini merupakan laluan kepada memperkenalkan kita di dalam industri pelancongan di peringkat antarabangsa. Okey. Okey, seterusnya kalau kamu tengok kegiatan ekonomi ni sebenarnya memberikan sumbangan besar kepada negara. Akhirnya kita dulu sebuah negara yang kalau cikgu tunjuk macam titik ya. Kemudian dia telah pun berkembang. Dari segi apa? Kalau kita tengok tadi, pertama pertanian kan, berasaskan pertanian. Bila kita mengalami perubahan atau evolusi, kita punya negara kita membangun dari segi industri. Industri itu cikgu cakap tadi lah, petroleum, pelancongan. Jadi nanti kamu kena masukkan dalam peta IT, peta bulatan tersebut lah. So daripada situ kita mestilah bangga dengan kemakmuran negara kita. Akhir sekali cikgu tinggalkan persoalan, nyatakan kawasan pelancongan yang terdapat di kawasan anda yang sering dikunjungi oleh pelancong di dalam dan luar negara. So apa yang cikgu nak perlu murid buat kat sini ialah melalui penerangan cikgu dan juga merujuk buku teks muka surat 171, murid hanya perlu senaraikan kegiatan ekonomi terdahulu apa. Contoh kat sini cikgu dah beri penanaman padi. Kemudian murid nyatakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia ada 6 saja kan. Yang ketujuh ni murid perlu fikir sendiri apakah kegiatan ekonomi dahulu yang sebenarnya tiada disenaraikan di dalam buku teks muka surat 171 hingga 173. Kemudian pergi kepada yang seterusnya, kegiatan ekonomi masa kini yang tadi cikgu terangkan tadi. Jadi pada slide PowerPoint tau awak masukkan. Di sini cikgu tulis 6 saja. Kalau ada lebih kamu masukkan saja. Kat sini cikgu tak nak tulis, sama je. Kemudian apa yang kamu perlu buat ialah, contoh dekat sini A kan, majunya negaraku, yang ini kegiatan ekonomi dahulu ni kamu masuk kat bawah dia. Okey, selepas selesai kamu nampak sini kegiatan ekonomi masa kini, masuk dekat bawah kegiatan ekonomi dahulu. So senang je, tak susah. Kemudian kamu turn on ataupun turn in, latihan yang telah masuk ke dalam Google Classroom, majunya negaraku. Kemudian jangan lupa dah siap nota, bila-bila ikut masa anda, masukkan kepada nota yang telah cikgu paparkan. Contohnya nota majunya negeriku. Besok atau mula pukul 11 baru awak boleh nampak dekat Google Classroom. Kalau awak tengok dah masa awal dia tak adalah. So kehadiran awak jangan lupa letak. So itu sahaja untuk sesi PDPR kita. Kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang bersama Cikgu Ida Nuraini nanti. Jadi jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah dan amalkan kebersihan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.